Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Tuan-tuan sekalian, buku Bazilat Haji yang diceritakan tadi itu baguslah tuan-tuan bawa bersama masa tuan-tuan pergilah, insya-Allah. Maulana kita kata baca dalam perjalanan dan baca juga masa kita ada kat sana. Khususnya buku Bazilat Haji yang ditulis oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria. Maulana Yusuf Karan, satu orang Maulana yang besar di Afrika. Dia kata hati saya berkemahuan. Buku Syekhul Hadis tu, dia punya kehebatan buku tadi. Hati saya mengkehendaki tidak ada siapa pun yang jejak kaki dia Mekah dan Mukarramah dan Madinah Munawwarah tanpa dia mendalami apa yang ditulis oleh Syekhul Hadis, tanpa dia mendalami apa yang beliau tulis pun. Jadi tuan-tuan bawa, insyaAllah boleh, bawa sana, insyaAllah. Dan tuan-tuan sekalian, ramai orang-orang awam yang mereka tidak berapa gemar dengan jemaah, tetapi mereka boleh dibawa dalam jemaah untuk mereka datang kepada jemaah melalui haji. Ramai orang kata, oh jemaah ni haji pergi ke tak? Kan? Dia ingat asyik keluar India, Pakistan ni kan? Dia tak tahu bahawa kita pergi haji lebih banyak pada mereka pergi haji. Kan? Jadi bagaimanakah satu kaedah kita boleh datang kepada orang awam adalah melalui usaha di atas haji. Macam Haji Sazbi beritahu tadi. Jadi kalau tuan-tuan keluar jemaah 3 hari, maka kalau zuhur tu biasa tuan-tuan baca solat kepada orang awam, tuan-tuan baca Bazilat Haji. Kan? Baca beberapa kelebihan haji. Jadi tuan-tuan kami datang sebagai jemaah dan kami berusaha untuk jumpa orang-orang yang nak pergi haji, nak ucap tahniah dan nak jumpa mereka, nak tanya khabar kepada mereka. Jadi kita boleh buat usaha macam tu. Jadi melalui haji kita boleh buat usaha jemaah melalui cara haji. Boleh, insya-Allah. Dan di Mekah Mukarramah, kan, usaha haji adalah usaha secara informal, tidak rasmi. Informal. Rasmi tidak sangat dikehendaki. Yang dikehendaki adalah usaha dibuat tetapi gembar-gembur dikurangkan. Maknanya dia punya merebaknya usaha tu tidak sangat, tapi usaha dijalankan secara senyap-senyap. Kan? Salah satu orang anak murid kepada Maulana Zakaria pesan kepada jemaah yang sampai di Madinah. Dia kata berhati-hati buat usaha agama di sana adalah satu sunnah. Maksudnya sunnah buat usaha dengan berhati-hati, dan berhati-hati adalah satu sunnah di sana. Jadi sebagaimana usaha patut dibuat, cara mana usaha itu patut dibuat, buatlah dengan cara itu. Jadi apabila keadaan memerlukan usaha dibuat dengan berhati-hati, maka berhati-hati itulah yang sepatutnya dibuat. Kan? Itu adalah sunnah di sana, tuan-tuan sekalian. Berhati-hati. Boleh, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah Allah SWT beri taufik kepada kita. Ada yang mungkin dah dapat akan pergi tahun ni, ataupun ada yang akan pergi dalam beberapa tahun lagi, ataupun ada yang belum lagi nampak nak pergi dalam masa yang dekat. Tetapi kita semua mempunyai azam supaya kita dapat menunaikan haji dengan semangat dan jazbah yang betul. Yang pertama, kita dapat sempurnakan ibadat haji. Yang kedua, kita dapat buat haji dengan fikir bahawa bagaimanakah seluruh umat manusia akan dapat kebaikan, akan dapat manfaat daripada usaha agama. Jadi usaha agama dibuat tanpa menjejaskan ibadat haji, dan ibadat haji dapat dibuat tanpa usaha dan fikir agama ditinggalkan. Satu benda dibuat tanpa satu itu ditiadakan, tuan-tuan. Kita fikir akhirat tanpa kita tinggalkan usaha kita di dunia atas keperluan kita. Dan usaha kita di dunia tidak menjejaskan akhirat kita. Satu kerja, dia tidak akan menjejaskan kerja yang satu lagi. Itu yang sepatutnya dibuat. Kan? Tetapi usaha adalah dibuat dengan keadaan yang kecil-kecil, tetapi berkesan. Berkesan ni, tuan-tuan, bukan besar. Kan? Tetapi kecil, tetapi berkesan. Kerana itulah cara yang sesuai untuk tempat itu. Tuan-tuan sekalian,
Maulana Yusuf rahimahullah, apabila beliau pergi haji, selalunya beliau kata, saya kalau boleh dalam pergi haji, saya nak Syekhul Hadis Maulana Zakaria sama dengan saya. Dan ketika kami duduk di Mekah ke, di Madinah ke, kami akan susun bilik kami, supaya bilik Maulana Zakaria belakang sekali, bilik saya di depan. Ataupun apa pun, kalau mereka nak pergi bilik Maulana Zakaria, mereka melalui bilik saya dulu. Sebab orang kenal, orang yang dikenali di sana bukan saya, adalah Maulana Zakaria. Tetapi saya nak, apabila mereka nak jumpa Maulana Zakaria, mereka jumpa saya, supaya saya boleh ikram mereka, saya boleh dakwah mereka. Jadi mana-mana ulama yang nak jumpa Maulana Zakaria, kerana bilik dia di belakang, dia harus melalui bilik saya, sebab bilik saya di depan. Dengan demikian mereka akan jumpa saya dulu. Kerana mereka jumpa saya dulu, saya boleh ikram mereka, saya boleh tanya khabar kepada mereka, dan saya boleh sampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian saya serahkan kepada mereka, pada Maulana Zakaria. Jadi dengan susunan bilik ini, saya fikir bagaimana mereka pun dapat didekatkan dengan kerja dakwah. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi usaha agama tidak semestinya kita buat dengan cara-cara, satu cara saja. Apa saja perkara yang membolehkan mereka dekat dengan usaha agama, kita buatlah insyaAllah. Boleh ya? Tuan-tuan sekalian, Allah SWT menjadikan ibadat ini daripada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS bukan korbankan satu ekor binatang. Beliau korbankan satu orang manusia, insan. Kita hari raya korban, kita korbankan binatang. Ibrahim AS korbankan satu orang insan, bukan binatang. Dan insan yang Nabi Allah Ibrahim korbankan bukan sebarang insan. Insan itu adalah anak dia. Dan bukan anak dia saja, anak dia yang itulah saja anak dia. Dia bukan korbankan binatang, tapi satu orang insan. Bukan insan saja, insan tu anak dia. Dan itulah anak yang saja yang dia ada. Dan itu pun beliau korbankan. Jadi berapa lapis punya pengorbanan untuk ibadat haji ni difardukan, tuan-tuan sekalian. Sebab tu Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, Maulana Yusuf kata, beliau punya perkataan ini dicatat dalam satu warkah. Beliau kata, tahun di mana orang-orang Islam mengerjakan haji dengan sempurna, itulah tahun di mana agama Allah akan berkembang satu dunia. Tahun di mana, the year in which the Muslim perform Hajj perfectly, that is the year which Islam will spread widely. Tahun di mana orang-orang Islam mengerjakan haji dengan cukup sempurna, itulah tahun di mana agama Allah akan berkembang satu alam. Jadi kesempurnaan kerja haji ini ada berkaitan dengan agama Allah berkembang satu dunia, tuan-tuan. Dan tuan-tuan sekalian, ulama juga menulis dalam warkah yang sama. Dia kata apa? Bila kita pergi haji, kita pakai ihram. Ihram ni tuan-tuan sekalian, ihram ni bukan setakat pakaian. Ihram adalah kondisi. Katakan kita duduk di Kuala Lumpur kan, kita bawa teksi lah, kita pakai ihram. Kita pakai pakaian yang dua cadar tu, itu bukan pakai ihram, itu pakai pakaian ihram. Itu pakaian ihram, itu bukan ihram. Ihram ini bukan setakat pakaian yang dipakai sedemikian itu. Ihram adalah keadaan di mana sambil pakaian itu dipakai, niat telah dibuat dan patang larang ditiadakan, patang larang diamalkan di atas kita. Di dalam kondisi itu yang dikatakan ihram. Kalau setakat pakai, dia bukan ihram lagi, itu berpakaian kan. Jadi dikatakan tuan-tuan sekalian, di dalam keadaan mana, ini penting, di dalam keadaan mana kita berada ataupun kita behave atau kita berperangai ketika kita dalam ihram, keadaan itu akan kekal kepada kita sampai kita mati. In which condition you behave while you are in ihram, that condition will prevail until the end of your life. Dalam keadaan mana kita berada, kita behave, kita berperangai dalam keadaan kita pakai ihram,
keadaan itu akan kekal kepada kita sampai kita mati. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita berusahalah untuk berhati-hati ketika ihram. Sebab itu di dalam haji tuan-tuan sekalian, buat baik bila-bila masa pun bagus. Lebih bagus lagi masa haji. Buat tak baik, bila-bila masa pun tak baik, lebih tak baik masa haji. Buat baik, bila-bila pun baik. Baik lagi masa haji, baik lagi masa ihram dalam haji. Buat tak baik, bila-bila masa pun tak baik. Tak baik lagi masa haji, lebih tak baik lagi masa 5 hari dalam ihram haji. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu in particular adalah supaya kita dapat selamatkan diri. Prinsip yang paling penting di dalam haji pun, di dalam bukan haji pun. Prinsip yang paling penting adalah kadang-kadang kita tak faham. Di dalam Ramadan pun. Dia ada dua. Satu, kita dapat buat amal. Yang kedua, kita tak buat dosa. Menyelamatkan diri daripada dosa lebih utama daripada dapat buat amal. Dua benda. Nak buat baik, nak elak pada buruk. Elak buruk lebih utama daripada buat baik. Sebab itu, tak mungkin Hajar Aswad kita dapat kucup dan Allah gembira dengan kucup kita kalau kita susahkan orang. Jadi kucup Hajar Aswad adalah sunnah. Kucup Hajar Aswad adalah sunnah yang besar. Tapi menyakiti orang Islam adalah dosa yang besar. Jadi saya akan usaha bagaimanakah Hajar Aswad dapat dikucup tanpa orang-orang Islam disakiti. Jadi ini yang kita kena buat. Semua orang boleh kucup. Bagaimana dia kucup adalah menentukan. Ada orang bentis orang dan sebagainya kan. Dan dia gembira pula dengan benda tu. Jadi tuan-tuan sekalian, kucup Hajar Aswad adalah sunat, menyakiti, tolak, tepis, kenakan dia, susahkan dia adalah haram. Jadi bagaimana mungkin ganjaran diberikan kepada kita untuk dapat kucup Hajar Aswad, di atas untuk kucup itu orang-orang Islam disusahkan. Ada satu orang ahli ulama yang besar, dia kahwin. Isteri dia ni garang. Isteri ni garang. Jadi isteri ni banyak susahkan dia. Jadi dia pun macam mana nak buat, pujuk-pujuk tarbiyah pun tak boleh. Dia pun buat mesyuarat dengan ulama-ulama yang lain lah. Isteri ni apa nak buat? Fikir-fikir dah pujuk, dah ikhtiar pun tak boleh. Jadi kawan-kawan dia kata kalau dah tak boleh, berpisah. Walaupun benda tu tak bagus, tapi benda tu dibenarkan. Awak dah buat macam-macam, isteri awak pun tak boleh betul, jadi ceraikan saja. Dia pun senyap. Kemudian kata, bila tuan syorkan kepada saya untuk ceraikan isteri saya fikir panjang. Kerana apa? Apabila saya ceraikan dia, ada dua keadaan. Yang pertama, dia akan kahwin lagi. Yang kedua, dia tak kahwin lagi. Kalau dia tak kahwin lagi, dia akan susah. Sebab dulu dia ada saya, sekarang dia tak ada saya. Kalau dia kahwin lagi, yang dia susahkan saya, dia susahkan kawan saya. Jadi saya pun susahkan dia. Oleh yang demikian, biarlah apa yang berlaku terhadap saya, namun saya tak mau kesusahan tu ditransferkan kepada orang lain. Tuan-tuan sekalian, di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, orang Muslim itu adalah dia yang mana daripada perkataannya dan perbuatannya tidak ada orang-orang Islam yang lain mendapat kesusahan. Ustaz Kamal sebut semalam. Orang-orang Islam itu adalah dia yang mana daripada apa yang dia cakap dan daripada apa yang dia buat, semua orang-orang lain selamat. Saya nak bagi contoh mudah aja. Satu orang student dekat Terengganu, student. Sebagai satu contoh. Dia duduk rumah teres. Subuh, dah dengar azan, student duduk ramai-ramai. Dia tak start motor dekat rumah tu. Dia tolak motor, pergi jauh sikit, jauh pada rumah tu, baru dia start. Lepas tu baru pergi semayang. Tanya sebab apa start motor situ? Dia tencet, sebelah rumah saya ada anak kecil. Kalau saya start motor kat situ, anak tu akan susah, anak tu akan bangun, mak dia akan susah. Boleh kita buat macam ni? Student, belum jadi orang awam lagi.
Dia fikir macam mana kalau saya start motor, orang sebelah akan, anak kecil dia bangun, mak dia akan jadi susah. Orang Islam adalah dia yang mana, orang Islam yang lain takkan dapat susah. Kan? Satu ulama tulis, untuk satu hadis ni, satu kitab tebal boleh dibuat. Untuk hadis ni saja nak kupas sebagainya. Kan? Jadi oleh yang demikian, prinsip yang pertama tuan-tuan sekalian adalah kita jangan susahkan siapa-siapa. Boleh insyaAllah. Buat, tetapi tak mau susahkan siapa-siapa. Saya akan buat tanpa saya susahkan siapa-siapa. Masya Allah. Dan kita tengok dekat sana, orang jemaah yang boleh buat macam ni. Ya, masa nak kucuk ajar aswad, Masya Allah, sabar. Semua jemaah kan. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Tuan-tuan sekalian, jadi buat baik, dia punya prinsip adalah mengelak keburukan lebih utama daripada membuat kebaikan. Sebab tu bulan puasa, tuan-tuan sekalian, ramai orang boleh buat amal, tapi tak ramai orang boleh elak daripada dosa. Buat amal satu perkara, elak daripada dosa perkara yang lain. Kan? Orang putih kata, avoidance of sin takes precedence. Elak dosa lebih utama daripada segala-galanya. Tak boleh buat amal pun tak apa, asalkan dosa tak dibuat. Tuan-tuan sekalian, lebih-lebih lagi masa haji. Kan? Satu, dosa. Kepada siapa kita berdosa? Yang kedua, kan? Di mana kita berdosa? Dan kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah yang maha besar kita berdosa. Dan di tempat yang maha suci kita berdosa. Di mana kita buat dosa? Di dalam bulan Ramadan yang maha mulia kita berdosa. Kan? Sebab tu ada ahli sufi, dia beri nasihat pada anak dia. Wahai anakku, kalau rasa-rasa tak boleh elak pada buat dosa, janganlah buat dosa di tempat yang ada pahala. Buatlah dosa yang di tempat tak ada pahala. Kerana saya bimbang, di tempat yang banyak, di tempat yang ada kebaikan, keburukan kamu akan dilipat kali gandakan. Sebab di Masjidil Haram kebaikan adalah 100,000. Keburukan, walaupun ada ulama yang kata sama, tapi kita tak kisah berapa. Tetapi keburukan sudah pasti dilipat kali gandakan. Walaupun tidak ada figure. Kan? Mungkin sama ke mungkin tak sama, tetapi berapa banyak keburukan adalah besar. Kan? Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu mengatakan, saya lebih suka berbuat 70 kali punya dosa di Ruqyah, di luar tanah Mekah, daripada satu dosa di Mekah. 70 tak apa, asal di luar Mekah. Satuan sahabat, dia buat 2 khemah di tengah-tengah tanah haram dengan tanah halal. Kawasan haram dengan tidak haram. Satu khemah sebelah haram, satu khemah sebelah tidak haram. Kan? Orang kata kenapa dia buat 2? Dia kata kalau nak cakap baik-baik kat sini. Kalau nak marah anak, nak sergah kat sini. Tuan-tuan sekalian, macam mana mereka buat sedemikian? Satu ulama dia tulis tentang perkara ni, tentang Masjidil Haram ni, tuan-tuan sekalian. Sebab kat sana kita niat pun dah kira. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, tidak adalah tempat dalam dunia ni yang mana niat saja sudah dikira dosa melainkan di Mekah. Niat. Dan Allah Ta'ala turun ada ayat Quran yang mengatakan sedemikian ini untuk niat barang siapa yang niat untuk melakukan ilhad, kekejaman dan keburukan di tanah haram, maka untuk itu kami rasakan dia azab yang pedih. Itu ayat Quran. Rasul kata tidak adalah tempat yang mana niat sahaja sudah ditulis melainkan di Mekah. Yang lain belum lagi ditulis. Tuan-tuan sekalian, satu ulama bagi contoh, kan? Raja yang paling marah sekali bila kita engkar kepada dia di depan mata dia. Sanggupkah kita, bilakah kemurkaan raja paling besar sekali? Bila kita langgar perintah dia di dalam wilayah dia. Di dalam wilayah saya diengkari. Saya tidak rela. Yang saya boleh terima adalah di luar wilayah saya diengkari. Tuan-tuan sekalian. Jadi oleh demikian kita usahalah tuan-tuan. Allah bagi taufik rahmat kepada kita. Jadi kita usaha memperbanyakkan amal dan mengelak daripada keburukan dan keengkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insyaAllah? Tuan-tuan sekalian, itu besar. Lepas tu Sayyidina Umar kata pun, kalau ayah saya kena bunuh pun, saya tak boleh bunuh dia. Sayyidina Umar kata, kalau saya nak bunuh ayah saya pun, saya tak boleh bunuh dalam haram, saya boleh akan bunuh dia di luar haram.
Anak pada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar kata, kalau orang bunuh ayah saya dalam haram pun, saya tak boleh ambil tindakan di dalam haram, saya kena ambil tindakan di luar haram. Jadi kita kena berhati-hati. Satu ulama nama dia Hazrat Imam Zainuddin Zakarsi, dia kata apa? Dia tulis 150 adab untuk masuk haram sahaja dalam kitab dia. Adab masuk haram sahaja. Jadi itu di situ kita nak pergi, kan, tuan-tuan sekalian. Oleh itu kita semoga Allah bagi taufik kepada kita, insya-Allah. Boleh ya? Tuan-tuan sekalian, di dalam warkah yang saya ceritakan tadi, Maulana kita beritahu, apabila kita buat haji dengan 5 sifat, Allah akan bagi 5 ganjaran. Apabila kita buat haji dengan 5 sifat, dengan 4 sifat, Allah akan bagi 5 ganjaran. Apakah sifat yang pertama? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, effort, usaha Siti Hajar alaihissalam. Usaha Siti Hajar alaihissalam. Yang ketiga, pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, moral dan karakter. Moral dan karakter dan dakwah. Maknanya moral dan karakter. Apa dia? Sifat-sifat dan dakwah Nabi SAW. Kalau 4 ni kita ada, Allah bagi 5. Apa yang Allah bagi 5? Allah SWT akan ampunkan semua kita punya dosa. Yang pertama. Yang kedua, Allah SWT akan bagi kepada kita apa yang kita hajati. Yang kedua. Yang ketiga, Allah SWT bagi kita, yakni orang yang haji yang mempunyai sifat sedemikian itu, untuk memberi syafaat kepada sama ada 400 keluarga ataupun 400 ahli di dalam keluarga. Sama ada 400 family ataupun 400 orang dalam family. Yang ketiga. Yang keempat, Allah SWT akan bagi dia masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, Allah SWT akan kurniakan harta kekayaan kepada dia. Bila dia dapat kerjakan haji dengan 4 sifat, Allah SWT akan bagi dia ganjaran 5 perkara. Ulangan, taubat Adam alaihissalam, usaha Siti Hajar alaihissalam, pengorbanan Ibrahim alaihissalam, dan dakwah dan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dosa akan diampunkan, hajat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Apa lagi? Syafaat pada 400 ahli ataupun 400 keluarga. Dalam baginda punya hadis, kalau kita rujuk dalam tu, sama ada 400 keluarga ataupun 400 ahli dan keluarga, kekayaan akan diberikan dan Allah Ta'ala akan bagi kita tanpa hisab. Moga Allah SWT terima kita, insyaAllah. Bila haji dengan sifat tentang perkara ini, tentang perkara ini. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan sekalian, sebab itulah bila kita pergi di sana tu dengan ganjaran yang banyak tu, dan dengan sifat yang kita ada dan dengan niat yang betul, Allah Ta'ala bagi ganjaran dan Allah Ta'ala terima kita punya haji. Tempat besar, mulia, ganjaran banyak, tetapi pantalaran pun banyak, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita harus elakkan diri kita pun. Satu ulama menulis, satu sembahyang kita sembahyang di Masjidil Haram, seolah-olah kita sembahyang 55 tahun. Satu sembahyang 55 tahun, 55 tahun 9 bulan 22 hari. Satu sembahyang 55 tahun 9 bulan 10 hari. Kalau kita sembahyang 5 waktu, seolah-olah kita sembahyang 277 tahun, 9 bulan 10 hari. 277 tahun 9 bulan 10 hari. Boleh? 277 tahun sekali sembahyang, 5 waktu sembahyang. Di manakah lagi? Tetapi tuan-tuan sekalian, ini semua kita kena usaha supaya dia tidak akan dirosakkan oleh benda-benda yang lain, masya-Allah. Boleh, insya-Allah. Dan perkara yang utama juga, tuan-tuan sekalian, adalah perkataan kita. Di dalam ayat Quran, Maulana sekalian ada sebut 3 perkara.
Allah Ta'ala sebut 3 perkara, Satu dipanggil rafa. Bercakap pun Allah Ta'ala terangkan. Bercakap apa yang tidak dibenarkan. Bercakap tentang benda-benda yang boleh, masa lain boleh, tapi masa haji tak boleh. Rafa ni perkataan-perkataan yang lebih kepada hubungan suami isteri, yang mana biasanya boleh. Jadi percakapan ada 2 jenis. Satu percakapan yang memang tak boleh. Yang memang tak boleh. Masa haji lagi tak boleh. Satu percakapan yang boleh, tapi masa haji tak boleh. Kalau percakapan yang tak boleh, masa haji lagi tak boleh. Tapi kalau percakapan tu boleh, masa haji kalau tak boleh, masa haji lagi tak boleh lah. Ada yang boleh pun masa haji tak boleh. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kalau percakapan tu dah sendiri dah tak boleh. Nah, kita kena jaga. Walaupun bercakap dengan isteri kita, dengan perkataan-perkataan yang mungkin yang masa lain sesuai, tapi masa haji sudah tidak sesuai. Jadi percakapan ini pun kita kena jaga. Kan? Yang kedua, dia panggil fusuk. Fusuk ni perkara-perkara yang keluar daripada ketaatan, benda-benda yang ada keburukan. Kan? Benda-benda yang ada keburukan di dalamnya. Tak boleh cakap, tak boleh buat. Kita kena elak. Kan? Yang pertama, yang memang dah tak boleh. Masa haji lagi tak boleh. Yang kedua, masa lain boleh, masa haji tak boleh. Jadi lebih lagi kena jaga. Yang ketiga, jidal. Ulama kata jidal ni dah boleh masuk dalam fusuk. Tetapi Allah Ta'ala nak terangkan, dia keluarkan daripada fusuk. Dia apa? Dia bertengkar, bertelagah, berkelahi. Yang mana biasa pun tak digalakkan. Lebih-lebih lagi, ini adalah Maulana tulis, jidal ini adalah dosa besar masa haji. Bertelagah. Orang sampai kecil hati. Orang sampai pecah hati. Jemaah punya terminologi yang pecah hati. Ada orang kata tak apa pecah hati, lepas tu dia hati akan jadi satu balik dia. Pecah lepas tu satu balik kan. Jadi kecil kita kena jaga, tuan-tuan sekalian. Percakapan kita pun. Jadi percakapan kita pun adalah percakapan yang sesuai. Sehingga kan percakapan yang tak sesuai pun lebih tak sesuai lagi ketika kita mengerjakan haji. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan sekalian, bercakap dengan lemah lembut dan baik, ini pun tanda, salah satu tanda haji yang makbul. Bercakap dengan lemah lembut. Orang dengar percakapan kita pun orang rasa gembira, tuan-tuan sekalian. Dan tidak adalah orang Islam ni yang dia buat 2 perkara kebaikan untuk orang lain. Yang pertama, dia gembirakan orang. Yang kedua, dia mudahkan orang. Ulama kata untuk kita susahkan, untuk orang lain kita mudahkan. Dan untuk orang lain juga kita gembirakan mereka. Untuk orang lain pun kita gembirakan mereka. Tuan-tuan sekalian, satu orang Mufti Mahmud Gangguhi, tuan-tuan sekalian, masa dia jadi Syekhul Hadis, dia jadi ketua hadis di madrasah Deoband. Ada satu orang guru senior, very senior punya guru. Dia mengajar cincang aja, kadang-kadang mengajar, kadang tak mengajar. Dia tengah mengajar, dia boleh cerita orang punya ustaz-ustaz lain punya tak betul kepada anak-anak murid dia. Dia mengajar kitab, dia boleh cerita orang ni tak betul, orang ni tak betul. Dia pun cerita Mufti Mahmud pun tak betul itu. Dia kata ini pun dia punya prinsipal madrasah pun tak betul juga, dia boleh cerita. Tapi mufti semestinya mereka tidak lawan. Ini bukan masa mereka haji, maka biasa saja. Jadi disebabkan banyak benda-benda yang tak sesuai dicakap kepada student, jadi mufti kata okeylah, Maulana ngajar beberapa kitab saja, kitab-kitab lain tuan tak boleh, tak payah ajarlah. Tuan ajar kitab ni saja. Dia kata kenapa? Supaya percakapan tuan yang tak baik kepada student dapat dihadkan. Supaya kami tutup sikit peluang ustaz untuk cerita kepada student. Jadi ustaz ajar kitab ni, kitab lain tak payah. Dia pun buat lagi akhirnya mufti kata ginilah. Ustaz tak payah mengajar. Ustaz cuma duduk di madrasah saja, saya akan bagi gaji yang penuh. Mufti Mahmud kata saya akan bagi gaji yang penuh sebab mengajar. Bila dia dengar dia tak payah mengajar, dia tak tanya, dia tulis surat kepada Mufti Mahmud. Dia kata, mufti beritahu saya kenapa saya sudah tidak dibenarkan mengajar.
Mufti Mahmud tulis, Ustaz, kan, student Ustaz tidak mendapat kebaikan daripada kebaikan Ustaz, saya tak mau mereka dapat keburukan daripada keburukan Ustaz. Dia kata apa? Student Ustaz, dahlah mereka tak dapat kebaikan daripada kebaikan Ustaz, saya tak mau pula mereka dapat keburukan daripada keburukan Ustaz. Jadi bagaimana mereka susun perkataan mereka itu di dalam perkataan dan percakapan mereka, itu pun patut kita belajar juga, tuan-tuan. Ini bukan masa haji. Dan macam mana elders kita bercakap pada masa bukan haji, kan, macam-macam mereka bercakap, kan. Tuan-tuan sekalian, jemaah sampai ke Nizamuddin, jemaah Arab, awal-awal usaha agama tak ramai orang boleh ikram jemaah Arab. Hadraji rahimahullah panggil Mufti Zainal Abidin, kan, dia kata Mufti Maulana Yusof rahimahullah datang panggil Mufti datang, jemaah Arab ada, saya nak minta Mufti bawa jemaah Arab. Mufti pun datang. Nah, jemaah Arab belum datang, dalam jemaah tu patut datang. Mufti dah tunggu, hari yang pertama tak datang, lepas pada beberapa hari pun tak datang, kan, dah lama sangat tak datang, kan. Maulana Yusof pun panggil Mufti Sa'ad. Dia kata, Mufti, jemaah yang patut datang tak datang. Sekarang ni saya dah panggil Mufti datang, Mufti dah tunggu beberapa hari, jemaah tak datang, kan. Jadi sekarang ni Mufti buat keputusan. Kalau Mufti nak balik pun Mufti boleh balik, kalau Mufti nak tunggu pun Mufti boleh tunggu. Macam mana cara dia bercakap, kan. Maulana Yusof dia tak putus. Dia kata apa? Kalau Mufti nak balik pun Mufti boleh balik, kalau Mufti nak tunggu Mufti boleh tunggu. Ini percakapan beliau, harapan beliau. Kemudian tuan-tuan dengar apa yang Mufti jawab. Mufti kata, Maulana Sahab, kalau Maulana nak suruh saya balik, saya balik. Kalau Maulana nak suruh saya tunggu, saya tunggu. Tuan-tuan boleh? Boleh cakap. Jadi kita kena belajar macam mana kita bercakap pun. Suatu mesej yang sama disampaikan dengan kaedah yang berbeza, memberi kesan yang berbeza. Kalau kita balik rumah kita, pelajar-pelajar katakan, kita kata wahai ibuku, jadi mak kita rasa dengar pun sejuk hati dia, kan. Sebab apa? Anak dia kata wahai ibuku. Tapi kalau anak dia balik rumah dia, dia kata wahai isteri pada bapaku, kan. Balik isteri kepada bapa memang ibu pun, tetapi makna memang sama pun, tetapi disampaikan dengan perkataan yang berlainan, kesan dia dia diametrically opposite. Begitu bertentangan, disebabkan di perkataan yang digunakan pun tak kena, kan, tuan-tuan sekalian, kan. Macam mana Allah SWT gunakan perkataan untuk anak, kepada ibu dia. Allah Ta'ala gunakan, kalau gunakan perkataan uf lahuma, kan, Allah Ta'ala kata, kalau kata sekalipun kepada mak pun tak boleh. Sedangkan tu adalah perkataan yang paling lembut yang ada dalam bahasa Arab. Kalaulah ada lagi perkataan yang lebih lembut, Allah Ta'ala akan gunakan perkataan yang lebih lembut daripada itu. Itu pun tak boleh, tuan-tuan. Jadi bagaimana perkataan itu boleh memberi kesan kepada hati, kan? Jadi mudah-mudahan Allah SWT bagi taufik kepada kita untuk bagaimanakah perasaan orang Islam dapat dijaga, kan? Lebih-lebih lagi kita buat usaha agama pun, kan. Kadang-kadang buat usaha agama, dahlah nak dapat orang baru susah, tetapi nak hilangkan orang lama mudah, kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan kita punya percakapan pun orang akan tinggalkan usaha agama. Maulana Umar Palampuri kata, mula-mula kita nak ikram orang, dia minum arak, kita buat tak nampak. Dia minum arak, dan minum arak tu dosa. Kita buat tak nampak, dengan harapan kita boleh bawa dia dalam jemaah. Lepas dia balik masuk dalam jemaah, kan, dia tak datang gas. Minum arak dapat dosa, tak datang gas bukan tak dapat gas, tak dapat dosa. Cuma rohaniat daripada gas dia tak dapat, kemanfaat daripada gas tak dapat. Tapi kita sembelih dia sehingga dia tinggalkan usaha agama, kan. Tetapi sebelum dia datang pada usaha agama, dia dapat dosa kau, kita buat macam donor je. Sedangkan itu dosa. Tetapi dalam usaha agama, dia tak buat dosa pun, kita tebas dia sehingga dia boleh tinggalkan usaha agama pun. Jadi kita usahalah insyaAllah dalam usaha agama kita pun, di dalam haji kita pun. Boleh insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian,
Sebab itulah tuan-tuan sekalian, untuk tidak menyusahkan orang ni, terutama orang wanita, kan? Ada orang pergi dia tawaf dekat Kaabahullah, kan? Satu orang wanita, di dalam riwayat kata satu orang wanita telah tawaf dengan Hazrat Aisyah radhiyallahu taala, kan? Kemudian dia tengok Sayyidina Aisyah jalan, dia kata, wahai Ummul Mukminin, marilah kita pergi kucub Hajarul Aswad, kan? Masa tu orang lelaki ramai, ha? Kemudian Aisyah radhiyallahu taala kata, tak apalah, ha? Kamu pergilah, saya tak pergi. Jadi tidak bermakna semua perkara kita nak ambil. Kalau keadaan-keadaan itu tidak menyebabkan sesuai dan menyusahkan ataupun menyebabkan kita menyusahkan orang, maka meninggalkan itu pun kadang-kadang dapat kebaikan, kan? Kemudian dalam satu peristiwa lagi, satu orang telah melakukan tawaf dengan Aisyah radhiyallahu taala. Dia kata, wahai mukminin, tuan tak pergi kucub kan? Dia kata, kita tak kucub pun tidak mengapa, kan? Jadi mana kucub pun dapat kebaikan, meninggalkan kucub di dalam keadaan tidak menyebabkan kesusahan pun kebaikan juga, tuan-tuan sekalian. Tapi kita kena tengok keadaan. Tapi boleh kucub, kalau tidak, kalau orang lelaki menjadi kurang dan sebagainya, kan? Menjadi kurang dan sebagainya. Dan sebab kita dah cakap pasal wanita, semalam pun Ustaz Kamal sebut pasal wanita, kan? Ada orang tanya pasal apa ni? Pasal pil, kan? Pil perancang. Jadi pil perancang ni dibenarkan tapi tidak digalakkan, kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak detail, ada satu kertas kerja yang dibentangkan suatu Profesor Madya, kan? Satu orang perempuan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Jabatan Pengajian Islam. Dia bentangkan yang detail sekali. Dia punya conclusion adalah dibolehkan, sangat-sangat tidak digalakkan. Tuan-tuan sekalian, apabila orang perempuan datang uzur, waktu dia uzur ni, kekotoran akan keluar pada tubuh dia. Kekotoran itu dia dah ada dia punya sistem dah, yang kebiasaan dia. Sistem tu sudah biasa, dah serasi dengan tubuh dia, kan? Waktu keluar bila, waktu kebersihan dia patut tubuh, kekotoran patut dikeluar dari tubuh dia, Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala adalah engineer manusia, dia tahu bila patut dia keluarkan. Kalau pindaan dibuat, dia selalunya, Maulana kata, rekod kami, pengalaman kami, orang perempuan yang gunakan kaedah melambatkan disebabkan mereka bimbang tentang tawaf, nak semayang dalam Masjidil Haram dan sebagainya. Kami punya pengalaman adalah mereka akan mengalami kesulitan yang banyak selepas mereka balik dan beberapa lama selepas itu, kan? Ada yang mereka uzur dalam 5-6 hari, yang dah habis uzur sampai 18, 15, 17 hari mereka masih uzur, sikit-sikit keluar pun berlaku juga. Jadi oleh yang demikian, jawapan dia, dibolehkan, tidak digalakkan. Kelas? Boleh tuan-tuan, InsyaAllah. Okey, dia sebab orang perempuan dan orang perempuan pula, kan? Jadi orang perempuan dia lebih berhati-hati lagi. Jadi dia orang perempuan tak perlu bimbang. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala ketika di dalam nak pergi Hajatul Wida, beliau datang ke uzuran, maka beliau telah menangis, kan? Beliau kata, dia kata, haji dah dekat, saya pula uzur macam mana? Baginda tenteramkan dia. Baginda kata, benda ni adalah orang perempuan semua datang, tak payah bimbang, kan? Sebab apa yang boleh buat, buatlah dulu. Apa yang tak boleh buat, buat selepas boleh buat. Jadi orang perempuan tak perlu bimbang. Cuma kalau orang belum pergi haji lagi, kan? Cuma orang adalah digalakkan masa kita nak buat perancangan, bila kita nak pergi, bila kita nak balik. Jadi kita kena cek, supaya kalau kita rasa kita uzur pada masa waktu-waktu haji itu, supaya balik kita tu dilambatkan, diplan awal lagi untuk lambat, supaya kita tidak tergesa-gesa untuk balik selepas kita mengerjakan haji kerana kita belum lagi bersih, kan? Boleh tuan-tuan, InsyaAllah. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi di dalam haji perkara-perkara tadi kita kena jaga, kan? Percakapan kita dan sebagainya, pertelagahan kita, kan? Macam bulan puasa juga, kita kena jaga tentang perkara-perkara itu, kan? Buat baik dan juga buat tidak baik kita kena elakkan. Kita kena elakkan. Semua perkara itu kita kena elakkan. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudian tuan-tuan sekalian, orang-orang perempuan pun,
tuan-tuan sekalian, mereka tidak ada benda-benda yang mereka tidak patut buat. Tak macam lelaki, macam berlari anak, macam disebut oleh Ustaz Kamal semalam, kan? Mereka tak perlu berlari pun. Mereka perlu berjalan macam biasa. Orang lelaki yang mereka berlari, kan? Begitu juga dalam tawaf, tuan-tuan sekalian. Di dalam haji dan umrah ni, tuan-tuan sekalian, tawaf ni adalah satu ibadat yang sangat besar, kan? Sebab haji ni dia satu ibadat yang lain daripada yang lain, kan? Kalau tuan-tuan tengok, ibadat lain semua sama, boleh letak satu kumpulan. Semayang, kita bangun, kita duduk, kita baca. Baca Quran, kita duduk, kita baca. Puasa, kita tak buat benda-benda pelik, kita duduk, kita berzikir, masa kita puasa, kita baca Quran, kita semayang tarawih, kan? Hampir semua ibadat adalah sama. Cuba tuan-tuan tengok haji. Berlari, sentuh, lontar, kan? Menangis, kan? Pegang kain Kaabah. Jadi seolah-olah macam perbuatan kebudak-budakan, kan? Jadi nak menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang macam tu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita, kan? Tuan-tuan sekalian. Jadi ibadat yang begitu khusus sekali, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam datang hajatul wida, tuan-tuan sekalian, 3 bulan lagi sebelum beliau tinggalkan dunia ni, kan? Maknanya lepas tu beliau tinggalkan, beliau wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan syariat ini dalam haji, dan setelah sempurna baginda melakukan haji pada masa hajatul wida. Jadi sebab itulah tuan-tuan saya, kita kena buat dengan penuh kesungguhan. Jadi umpama yang kita ambil contoh dalam tawaf, kan? Apabila kita nak masuk Masjidil Haram, kan? Baginda masuk melalui pintu Babus Salam ataupun Babu Abi Syaibah. Kalau kita tak dapat masuk melalui Babus Salam, kita masuk melalui pintu Babu Abi Syaibah. Tak boleh, kita boleh masuk mana melalui lain pintu. Disebut itu, tetapi bukan bermakna yang lain tak boleh, kan? Yang lain tak boleh, tuan-tuan sekalian. Macam kita buat usaha agama juga. Kita kata tertib yang kita buat betul, tetapi bukan bermakna tertib orang yang lain buat salah. Benda yang kita buat betul tidak mestinya benda yang orang lain buat salah. Benda yang kita buat betul, benda yang orang lain buat pun betul juga. Tak semesti salah, kan? Macam tu, tuan-tuan sekalian, kan? Sebab tu saya kata tadi, kita tak boleh buat keputusan macam Ustaz Kamal kata, keluasan syariah tadi semalam, kan? Keluasan, kan? Tidak semestinya orang tu boleh buat semua perkara. Jadi tuan-tuan sekalian, kita masuk ke Kaabah, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk Masjidil Haram, dia tidak ada tahiyatul masjid. Tahiyah maknanya penghormatan untuk Masjid Haram adalah tawaf. Penghormatan kepada tanah haram adalah haji dan umrah. Penghormatan kepada Mina adalah melontar, tuan-tuan sekalian. Dia hormat Masjidil Haram adalah tawaf. Jadi kita masuk tawaf. Dan tawaf ni adalah amalan yang utama, kan? Dan tempat yang begitu ramai orang, kan? Maka lebih lagi kita kena berhati-hati. Di dalam perasaan kita, amalan taklah dibuat tanpa siapa-siapa pun disusahkan, kan? Tuan-tuan sekalian, kita pun masuk tawaf, kan? Sebelum tu, kalau kita buat umrah terutamanya, kita sudah pun di dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, kan tadi ya, talbiyah, kan? Dan talbiyah ni, tuan-tuan sekalian, sunat dalam talbiyah adalah suara dikeraskan untuk orang lelaki sahaja. Orang perempuan memadailah dia dengar dengan di dalam pendengaran dia. Orang lelaki saja yang kuat, kan? Apabila kondisi bertukar, talbiyah lebih banyakkan lagi. Daripada atas bukit ke bawah bukit, daripada dalam rumah keluar rumah, daripada keluar ke dalam rumah, daripada baju tiada kepada baju ada, daripada buang baju kepada pakai baju. Bila kondisi bertukar, talbiyah disunat diperbanyakkan lagi, kan? Itu dia punya sunat. Dan apabila orang yang datang katakan daripada Madinah semalam, mereka masuk Masjidil Haram, sekarang ni mereka hendak melakukan tawaf umrah, maka bermulanya tawaf bermakna berakhirnya talbiyah.
Kan? Stop talbiyah dan kita memulakan tawaf. Sekarang talbiyah dah habis dah. Maka tawaf dibuat. Tuan-tuan sekalian. Apakah tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Kaabahullah 7 keliling. Dengan Kaabah punya kemuliaan di depan kita. Suatu elders kita, barang siapa masuk ke Mekah, terutama orang yang kali pertama, bila dia tengok Kaabah saja, doa dikabulkan. Kan? Tengok Kaabah, doa dikabulkan, tuan-tuan sekalian. Sebab tu ulama kata doa di sini adalah doa yang powerful. Kan? Satu elders kata, apa yang kita kena doa adalah kita doa supaya agama Allah sampai kepada satu alam. Ada elders kata kita doa supaya apa? Ya Allah, bagilah apa-apa yang saya doa lepas-lepas ni pun, yang akan saya doa pun, kau terimalah. Masa doa, tengok Kaabah tadi. Kan? Sebab tengok Kaabah punya doa ni adalah dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi, kemudian tawaf dibuat. Tuan-tuan, di dalam tawaf yang selepasnya ada sa'i. Di dalam tawaf yang selepasnya ada sa'i. Bermakna di dalam tawaf yang selepasnya tak ada sa'i, bukan sunnah. Di dalam tawaf yang selepasnya ada sa'i. Umpamanya tawaf umrah, tawaf fardu ataupun tawaf ifadah. Ada 2 sunnah. Yang pertama ramal, yang kedua ittiba. Apakah ramal? Berlari anak 3 round yang pertama. Berlari anak 3 round yang pertama. Ramal itu adalah langkah pendek-pendek. Dengan bahu digerakkan, agresif sikit. Dengan kaki dilangkah pendek-pendek. Cergas. Ulama menulis dia adalah lebih pantas daripada berjalan dan dia adalah lebih kurang pantas daripada berlari. Di antara itu yang dikatakan ramal. Jadi bahu digerakkan. 3 round yang pertama. Itu adalah sunnah. 3 round yang pertama. Lelaki sahaja. Orang perempuan biasa. Start pada round pertama sampai round 7. Orang perempuan biasa. Sunnah yang kedua adalah ittiba. Ittiba adalah mengeluarkan bahu sebelah kanan. Bahu dikeluarkan. Kan? Sebanyak 7 pusingan. Bukan 3 pusingan. Sebanyak 7 pusingan. Bila tawaf yang selepasnya ada sa'i sahaja. 1 ramal, 1 ittiba. Katakan round pertama kita terlupa nak ramal. Tinggal 2. Katakan round kedua kita terlupa, tinggal 1. Katakan 3, yang round 1, 2, 3 kita terlupa. Kita tak buat. Sebab sunnah dia adalah 2. Buat dan tak buat. Yang Nabi buat, buat. Yang Nabi tak buat, tak buat. Kan? Sunnah ni tuan-tuan, buat apa yang Nabi buat dan tak buat apa yang Nabi tak buat. Bukan sunnah ni buat apa yang Nabi buat dan buat apa yang Nabi tak buat. Bukan. Sunnah adalah buat apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Jadi sunnah ramal adalah buat dalam 3 round dan tak buat dalam 4 round. Jadi kalau dah tak buat 3, 4 lagi jangan buat. Kan? Itu adalah sunnah. Boleh insyaAllah. Dan di dalam tawaf ni tuan-tuan sekalian, adalah lebih besar pahala dia, lebih dekat daripada Kaabah daripada lebih jauh. Oh, dia bukan, ini anak nak ambil yang jauh punya. Banyak sikit berjalan. Lebih dekat, lebih besar pahala dia. Tetapi, prinsip pertama tak boleh elak. Untuk dekat, tidak ada orang yang kita akan susahkan. Walaupun kita nak dekat. Macam tu. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, terutama orang wanita, mereka tidak harus mendekati Kaabah ketika tawaf, kecuali orang laki-laki ataupun kumpulan orang laki-laki tak banyak. Tapi kita tengok orang lelaki sentiasa ramai kan. Jadi orang perempuan ni supaya dia jauh sikit. Kan? Di dalam nasihat yang diberikan oleh ulama-ulama kita, sedapat mungkin jangan pegang tangan suami kamu. Kan? Dari isteri kita nak pegang, kita tengok yang kalkun-kalkun pegang tangan isteri, isteri pegang tangan dia tu kan. Sedapat mungkin tawaf berasingan. Kecuali emergency. Ya, maknanya masing-masing tawaf. Jadi semua orang akan beri tumpuan sebaik-baiknya. Sebab tumpuan adalah paling penting di dalam tawaf. Kan? Tawaf macam sembahyang. Konsentrasi lebih banyak, pahala lebih besar. Konsentrasi lebih banyak, kebaikan dan manfaat lebih banyak lagi.
Tuan-tuan sekalian. Sebab itulah setengah ulama-ulama menulis pusingan pertama sampai pusingan yang ketujuh. Pusingan pertama sampai pusingan ketujuh punya doa. Kan? Jadi ramai ulama menulis doa-doa itu ada yang terbukti daripada doa-doa yang dibacakan oleh baginda. Tetapi tidak terbukti doa itu menjadi doa di dalam tawaf pun. Doa-doa itu bagus. Tetapi bagi orang-orang biasa macam kita, dah lah bahasa Arab tak boleh, nak baca doa panjang pula, jadi konsentrasi kita agak terjejas. Oleh yang demikian, kita bacalah doa yang menyebabkan kita masih boleh jaga konsentrasi kita. Sebab tawaf yang dikehendaki adalah konsentrasi dia maksimum. Kan? Oleh itu baginda ajar doa-doa yang mudah. Apa yang baginda ajar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kita tak payah tengok buku pun kita dah baca, kita dah ingat. Apa lagi yang baginda ajar? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang mana tuan-tuan pun dah hafal. Jadi baca benda yang kita dah ingat, yang kita dah hafal, yang tak perlu kita pegang buku dan baca adalah lebih baik daripada baca yang kita hilang konsentrasinya. Jadi kita bacalah doa-doa yang pendek, yang orang kata yang mudah bagi kita. Boleh tuan-tuan insya-Allah? Itu yang paling penting sekali. Tetapi nak baca doa apa pun tak apa. Bukan makna doa dua ni dibaca, doa lain tak boleh baca, bukan. Doa dua ini adalah direkomend untuk baca, dan baca doa apa pun boleh. Baca Quran masa itu pun boleh. Yang penting sekali konsentrasi dapat dijaga di dalam tawaf. Masya-Allah. Boleh ya? Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.